Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk minggu ni kita teruskan dengan tajuk PDPR kita, iaitu bab 9 lah, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 Kita merdeka tahun 1957. Jadi perlembagaan kita ni mesti perlembagaan PTM tahun 1957. Jadi hari ni kita akan belajar dua tajuk lah. Buat tajuk dia pendek-pendek je. Yang pertamanya tajuk 9.2 itu peranan Suruhanjaya Perlembagaan PTM dan juga tajuk 9.3 langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Itu tajuk yang akan kita belajar lah untuk hari ini. Okey, tajuk pertama, tajuk 9.2 iaitu peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu lah. Jadi bila kita belajar tajuk ni, pelajar boleh menghuraikan peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Apa peranan Suruhanjaya tersebut? Okey, pengenalan. Sebagai pengenalannya 9.2, tajuk yang pertamanya Mac 8 Mac tahun 1956 kerajaan British mengumumkan pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan PTM ataupun dipanggil Suruhanjaya RIT. Jadi pelajar ingat RIT lah. RIT ni macam baca lah, RIT baca susun perlembagaan. Jadi kena ingat, kalau Suruhanjaya RIT tu maksudnya Suruhanjaya untuk menyusun perlembagaan Malaysia lah. Yang keduanya, Jun tahun 1956 Suruhanjaya ini memulakan tugas dia lah. Antara tugas Suruhanjaya ialah membincang, menyusun dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka bagi negara kita. Okey, terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu lah. Yang pertamanya, memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh tanah Melayu, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan juga raja-raja Melayu. Perkara yang perlu diambil kira lah. Yang keduanya, memberikan cadangan perlembagaan persekutuan sebagai unit yang tunggal lah, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dengan dua perundangan. Yang ketiga, mewujudkan sebuah kerajaan pusat yang kuat. Dia nak wujudkan kerajaan pusat yang sangat kuat dan kerajaan negeri yang mempunyai autonomi kuasa tertentu lah. Autonomi ni kuasa negeri lah. Maknanya kerajaan pusat tidak boleh campur tangan dalam autonomi sesebuah negeri tadilah. Kemudian melindungi kedudukan raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Yang kelima, mencadangkan satu jawatan ketua negara iaitu yang di-Pertuan Besar. Kemudian dia dikenali sebagai yang di-Pertuan Agong untuk PTM lah. Maknanya negara kita sekarang ni ada kan yang di-Pertuan Agong. Jadi cadangan daripada Suruhanjaya RIT tadilah. Okey, adakan satu bentuk kewarganegaraan bagi PTM juga perlu diambil kira. Dan yang akhir sekali, yang ketujuh, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Jaga istimewa orang Melayu tapi jaga juga kepentingan kaum lain. Maknanya sekata lah, sama-sama ada kan. Okey, gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan. Apa gerak kerja dia? Gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan ataupun Suruhanjaya RIT lah dia panggil lah. Suruhanjaya RIT. Jadi meminta cadangan daripada semua penduduk yang berminat secara bertulis atau lisan terima memorandum bertulis daripada pelbagai pihak untuk diteliti oleh Suruhanjaya. Maknanya dia terima memorandum daripada orang-orang minat gapo talenge ke apa ke semua berkaitan dengan perlembagaan negara kita lah. Boleh menulis surat kepada Suruhanjaya RIT dan mereka akan berbincang lah apa yang perlu dimasukkan di dalam Suruhanjaya tadi lah, perlembagaan kita.
Okey, kemudian meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan, menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, Penasihat British dan juga pegawai negeri, bermesyuarat dan melawat juga negeri Selat. Dan yang ketiganya, Jun hingga Oktober 1918 mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu. 118 kali perjumpaan ni, bukan esok, 118 kali perjumpaan untuk mengkaji, buat laporan dan cadangan bentuk perlembagaan bagi sebuah negara yang merdeka. Bukan senang nak bentuk perlembagaan negara kita yang kukuh ni. Maknanya Suruhanjaya negara kita learn itu menggunakan pakai kandungan yang telah disetujui dalam Suruhanjaya RIT. Okay, anggota Suruhanjaya lah. Ni gambar-gambar anggota Suruhanjaya. Siapa yang menyertai Suruhanjaya ni lah, Suruhanjaya RIT ataupun dipanggil juga Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertamanya sebab Lord Reed nama dia pengurusi Suruhanjaya, nama dia lah Lord Reed Britain pengurusi ni geng-geng Tok Hakim semua ni, hakim-hakim besar berlakon ni. Kemudian yang keduanya Sir William Ivor Jenny okey macam ni Ivor Jenny daripada Britain. Kemudian Sir William McHale daripada Australia. Kemudian daripada India Hakim bin Malik. Kemudian daripada Pakistan Hakim Abdul Hamid. Ini nama-nama yang terlibat di dalam menjadi anggota kepada Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Lord Reed lah. Juga seorang hakim hakim pengurusi kuasa. Jadi semua ahli-ahlinya orang yang hebat dalam bidang perundangan. Dia tahu macam mana cara perundangan, tak ada brief making kita boleh lantik orang yang pakar lah dalam bidang dia. Kalau kita buat undang-undang tak kerti kan, mengetahui petikan lah undang-undang kita tu Okey, kesimpulan tajuk 9.2 lah. Pertamanya, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan berunding dengan pelbagai pihak. Maknanya semua pihak terlibat lah. Ni ada pengurusi Suruhanjaya, ada gambar-gambar dia. Yang keduanya, mereka menyuarakan idea dan pandangan bagi bentuk sebuah negara yang merdeka dan juga sejahtera lah. Nak bentuk. Yang ketiganya, sikap prihatin dan terbuka yang berterusan dizahirkan dalam penggubalan perlembagaan yang merdeka lah. Okey, habis tajuk 9.2 tadi. Pendek saja, kita akan sambung tajuk dengan 9.3. Tapi sebelum tu kita tengok dulu soalan-soalan kebat. Jelaskan kepentingan pemufakatan untuk kestabilan bagi sebuah negara yang merdeka. Maknanya pentingnya sifat permufakatan ni. Mana permufakatan ini membawa sebuah kerajaan yang aman damai lah. Ada mufakat juga. Seperti inilah jadilah. Semua kawan ada dalam gambar tu Kemudian kebat. So lagi pembentukan sebuah negara yang merdeka dan sejahtera bermula daripada secipis idea. Setujukah anda? Jadi adakah anda setuju? Jadi jawabnya setujulah. Saya bersetuju dengan pembentukan sebuah negara itu bermula daripada secipis idea. Mana idea nak bentuk Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ataupun dipanggil Suruhanjaya RIT. Okey, seterusnya tengok tajuk 9.3 lah. Tajuk 9.3 ni ialah langkah penggumpulan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Jadi bila kita belajar tajuk ni, pelajar boleh menerangkan langkah-langkah apakah langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Suruhanjaya tadi untuk membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu kepada negara kita supaya negara kita merdeka dengan terjamin lah. Okey, pengenalan tajuk 9.3 ni yang pertamanya beberapa langkah diambil sejak pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya adalah memorandum daripada pelbagai pihak. Memorandum tu. Yang ketiganya, Suruhanjaya ini juga mengadakan rundingan dan akhirnya merangka draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu lah. Ni draft dia lah.
Okey, langkah satu, langkah pertama ke apa perlu dibuat, dapatkan memorandum. Tak? Dapatkan memorandum. Okey, yang pertamanya 131 memorandum bertulis diterima Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan juga orang perseorangan. Maknanya apa, semua pihak lah yang nak memorandum tu dia tulis, kemudian dia hantar surat kepada serah surat tu kepada Suruhanjaya lah. Memorandum berkaitan dengan corak pentadbiran kewarganegaraan dan juga kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa serta bidang pendidikan. Kemudian memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu lah. Ada juga itu yang pertamanya, baginda mencadangkan Persekutuan Yang Merdeka mempunyai seorang ketua negara yang di-Pertuan Agong. Maknanya bermulalah pentadbiran yang di-Pertuan Agong. Ketua negara kita ialah yang di-Pertuan Agong, dibantu oleh Perdana Menteri. Agong tidak dipilih menerusi pilihan raya. Agong dipilih menerusi persidangan Raja-Raja Melayu Gili ikut beberapa tahun sekali. YDPA dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekanangan. Tempoh jawatan 5 tahun. YDPA boleh meletak jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja lah. Boleh letak jawatan. Tengok Kelantan ni kan letak jawatan dah, tak cukup tahun lagi letak jawatan boleh. Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan hak istimewa orang Melayu dan juga kepentingan kaum lain lah. Maknanya hak istimewa orang Melayu ni dilindungi oleh yang di-Pertuan Agong. Begitu juga dengan kepentingan sah kaum lain di negara kita dilindungi oleh yang di-Pertuan Agong. Okey, langkah satu. Langkah satu mendapatkan memorandum. Tak? Okey, yang pertamanya, Parti Perikatan telah menyuarakan cadangan. Parti Perikatan ni kerajaan yang merentah lah. Menyuarakan pandangan melalui memorandum. Testament amanah politik perikatan. Terdapat perbezaan pandangan tentang isu Jusoli. Jusoli ni kerakyatan. Beberapa pihak dalam UMNO untuk menolak pemberian kewargaan Jusoli. Jadi Parti Perikatan ni nak tolak Jusoli lah. Yang keduanya, Dewan Perniagaan Melayu memohon ketatkan soal kewarganegaraan. Memorandum daripada Dewan Perniagaan Melayu ketatkan soal kewarganegaraan. Maknanya berkaitan dengan prinsip Jusoli jugalah. Yang ketiga, Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semelaya Gesa Suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Ini daripada Persatuan Dewan Perniagaan lah. Kemudian yang keempatnya, masyarakat India turut tuntut kedudukan kewarganegaraan mereka lah. Mereka pun nak jadi sebagai warga negara Persekutuan Tanah Melayu lah juga. Jadi mereka menuntut lah, terutamanya berkaitan dengan kaum mereka lah. Masyarakat Serani mahu hak mereka juga dipertahankan. Itu memorandum yang diterima oleh Persekutuan Tanah Melayu tadilah, ataupun dipanggil Suruhanjaya RIK. Memorandum daripada parti politik dan pihak awam, iaitu soal berkaitan dengan kewarganegaraan. Okey, selagi untuk mendapatkan langkah satu lagi. Langkah seterusnya mendapatkan memorandum tadi, memorandum daripada parti politik dan pihak awam, bahasa dan juga pendidikan. Dari segi bahasa dan pendidikan tadi melibatkan kewarganegaraan. Okey, pertamanya, memorandum daripada MCA menuntut sebuah sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggeris ataupun vernacular perlu diteruskan. Dia nak sekolah vernacular lah. Dan juga sekolah menggunakan bahasa Inggeris. Kemudian memorandum juga cadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil lah. Maknanya kalau kita terima ni, kita pun kena belajar bahasa Tamil lah di sekolah, dan juga bahasa Cina di sekolah. Itu memorandum lah. Memorandum tak tahu terima lagi, hantar memorandum dulu daripada parti-parti politik di negara kita lah. Okay, langkah kedua, keluarkan draft perlembagaan. Maknanya draft ni draft awal lah. Draft yang awal selepas terima berbagai memorandum daripada orang perseorangan dan parti-parti politik. Okay, pertamanya, sebuah parlimen dengan dua majlis mesyuarat, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Ini draft dia lah. Maknanya ada Dewan Rakyat. Sekarang ni ada Dewan Rakyat dan ada Dewan Negara, Dewan Parlimen lah.
Yang kedua, raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang yang di-Pertuan Agong dipilih. Kekal sampai ni lah. Ni pun kita guna pakai hak ni lah. Yang ketiga, kedudukan hak istimewa orang Melayu diteruskan. Maknanya ada hak istimewa orang Melayu dalam draft tersebut. Kemudian teruskan sistem kerajaan persekutuan dengan mempunyai kuasa tertentu lah. Maknanya ada kerajaan persekutuan dan ada kuasa kerajaan negeri lah. Kemudian sistem kewarganegaraan berasaskan jus wali kepada semua yang lahir di tanah Melayu lah. Maknanya mengguna pakai sistem jus wali jugalah kepada semua yang lahir di tanah Melayu lah. Lahir boleh, tak lahir tak boleh. Langkah ketiga, reaksi terhadap perlembagaan. Mesti dia ada reaksi dia kan. Setuju tak setuju Okey, ahli UMNO tidak bersetuju konsep jus wali tak setuju juga UMNO ni parti Melayu tak setuju dengan konsep jus wali bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Sebab tu dia bimbang agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi bahasa Melayu juga sebagai bahasa rasmi. Itu kehendak daripada parti UMNO, parti terbesar lah negara kita. Kemudian yang kedua, Datuk On dari parti negara. Walaupun Datuk UMNO ni mengasaskan UMNO tapi dikeluar, itu bukan parti dia, iaitu parti negara. Walaupun tewas semua kerusi yang dipertandingkan, tapi Datuk On juga dari parti negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Dia tolak, dia tak say dia kata badan dia tak say right time yang longgar 4 hingga 7 Mei, parti negara, parti PAS dan parti rakyat adakan kongres bincangkan draft perlembagaan. Jadi pokok dia buat draft lah. PAS mengkritik soal kewarganegaraan, dianggap tidak jaga kepentingan orang Melayu dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Tuntut bahasa Melayu dikajikan sebagai bahasa rasmi itu kehendak parti PAS lah. Parti itu reaksi lah terhadap memorandum tadi Okay. Langkah penggubalan perlembagaan persekutuan tanah Melayu langkah nak gubal perlembagaan PTM yang merdeka. Okey, 9 Mei tahun 1957 Tuanku Abraham, Datuk Abdul Razak Hussein, On Yok Ling dan VT Sambatan sekali lagi ke London untuk membincangkan tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum muktamad. Beberapa perubahan dan pindihan telah dibuat. Ini dia pergi sekali lagi lah ke London untuk BCH tu. Kemudian langkah keempatnya, langkah kelima, langkah keenam, langkah ketujuh. Hasil pindahan disembah berkenan dan dibincangkan dengan majlis raja-raja lah. Kena bincang dengan majlis raja-raja. Kemudian seterusnya 10 hingga 11 Julai tahun 1957 draft perlembagaan dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan. Betul dan bahas. Gapo dia nyatakan tu, memorandum tu diterima sebagai draft, dibentangkan kemudian dibahaskan oleh di dalam dewan lah, orang yang terlibat dalam dewan tu. Kemudian draft perlembagaan PTPN akhirnya diluluskan oleh Parlimen British di London. Lulus 27 Ogos tahun 1997 diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Kemudian 31 Ogos tahun 1997 secara rasminya perlembagaan PTM 1997 berkuat kuasa bila kita mencapai kemerdekaan. Ini dulu draft yang dibuat tadi telah lulus. Diluluskan bila negara kita mencapai kemerdekaan. Okey. Kesimpulan tajuk kita hari ini, 5.3 ni, kejayaan penggubalan perlembagaan ini membuktikan pemuafakatan mampu membawa kepada kestabilan negara. Maksudnya kita sepakat berlaku lah. Jadi boleh membawa kepada kejayaan kepada negara lah. Sikap keterbukaan menerima pandangan daripada pelbagai pihak perlu dipertahankan agar negara kekal maju dan harmoni. Jadi kita kena terima pendapat orang lain lah. Kita mikir, kita terima, jadi kita guna pakai dalam negara kita. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dan kepentingan kita sendirilah. Jadi kita kena menghormatilah antara satu sama lain. Okay, maka kesimpulan berakhir dah tajuk kita. Lepas ni kita tengok kepada elemen kehebat. Jelaskan kepentingan sikap keterbukaan sebagai pemacu kemajuan sebuah negara. Jadi memanglah maknanya sikap terbuka tu telah memacu kepada kemajuan sebuah negara. Soalan dia boleh masuk situ. Terangkan 3 kesan negatif keterbukaan ekonomi dalam
perdagangan antarabangsa kepada ekonomi sebuah negara. Ni memang boleh membawa kesan negatif lah. Sebab kita nak bersaing dengan kuasa besar tu payah. Kalau kita terbuka, payahlah kita nak lawan negara-negara kuasa-kuasa besar kan. Jadi tu kesan negatif lah. Okay, seterusnya soalan kebat, kejayaan penggubalan Perlembagaan 1997 membuktikan bahawasanya pemufakatan mampu membawa kestabilan negara. Bersetujukan anda? Ya, saya setuju dengan pendapat ini. Bahawasanya kejayaan penggubalan Perlembagaan PTM 1957 telah membuktikan bahawa pemufakatan mampu membawa kestabilan negara. Sebab kita melalui pemufakat lah. Parti semua parti ada terlibat lah. Pemufakat lah dipanggil raja-raja Melayu, rakyat, orang-orang awam lah, dan juga pegawai-pegawai British sebagainya mufakat berlaku untuk menghasilkan perlembagaan negara kita. Bukan disuruh bola-bola je. Nanti orang luar pula untuk gubah perlembagaan negara kita. Okey, soalan soalan ni cikgu letak jawapan dah tu untuk membantu pelajar lah, supaya pelajar senang nanti nak jawab lah. Okey, soalan tajuk 9.2 tu, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya RIK telah melaksanakan tugas dengan berhati-hati dan mengambil kira pandangan rakyat. Namakan dua ahli. Jadi ahli ambil lah. Mana-mana ni ada part ni, tak lah. Jangan tulis F part tu. Tulis jawapan saja, tak perlu buat esei lah. Okey, soalan B, terangkan gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan. Jadi cikgu letak dah sini jawapan dia dalam bentuk esei lah. Pelajar boleh tengok. Gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah meminta cadangan penduduk menerima memorandum tersebut. Satu markah. Ambil isi sini guna sambung ayat baru, guna selain itu. Selain itu, gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah meneliti kedudukan perlembagaan negeri dan persekutuan. Dua markah. Seterusnya, nak buka ayat baru, seterusnya gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah mengadakan persidangan untuk membincangkan berbagai isu dan akhir sekali gerak kerjanya ialah boleh buat ayat sendiri ataupun boleh pakai ayat tu pun tak apa, mengadakan 118 perjumpaan untuk mengkaji dan menghantar laporan Suruhanjaya tersebut. Maka pelajar akan dapat 4 markah lah. Pelajar mesti dapat 4 markah sini lah. Ni 4 markah jauh ni konten. Okey, soalan C biasanya soalan kebat lah. Okey, soalan kebat pada pandangan anda. Jadi anda tu tukar saya lah jawapan. Pada pandangan saya, buat mengapakah tu potong. So ambil ahli Suruhanjaya perlu berunding dengan pelbagai pihak. Sini ada. Pada pendapat saya, ahli Suruhanjaya perlu berunding dengan pelbagai pihak kerana menghormati Raja-Raja Melayu. Nak mula ayat baru, ni soal-soal tu tak apa. Bahasa perenggil pun, kalau soalan esei kena buat perenggil lah. Selain itu, ahli Suruhanjaya juga perlu berunding dengan pelbagai pihak untuk berlaku adil kepada rakyat berbagai kaum yang terdapat di negara kita. Terusnya, ahli Suruhanjaya perlu bincang dengan berbagai pihak juga perlu untuk menjelaskan secara perinci isu sensitif pada wakil tersebut kepada semua pihak. Akhir sekali, ahli Suruhanjaya juga perlu berunding dengan berbagai pihak untuk memastikan kekalnya keharmonian antara rakyat. Ini contoh soalan betul lah. Boleh buat satu perenggil. Maknanya nak mulakan ayat baru tu kena ada selain itu, seterusnya, akhir sekali sambung dengan soalan atas ni sebagai penanda aras dia. Maknanya kena dia tahu apa dia soal tadi dah. Jadi pelajar buat ayat itulah, jangan buat poin-poin salah. Ni ayat bentuk esei yang baik lah. Boleh markah penuh lah. Okey, cikgu latihan soalan kosong. Jadi pelajar cuba buat soalan ni lah. 9.3 langkah penggubalan perlembagaan sebanyak 131 memorandum boleh diterima antaranya daripada pihak Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang perseorangan untuk dipertimbangkan dalam usaha menggubal perlembagaan persekutuan yang merdeka. Senaraikan dua perkara utama. Jadi perkara utama ni ambil ni sahaja. Letak sini je. Ambil mana-mana. Tak, jangan buat seperti F1 ni, buat F1 ni tak payah bubuh lah. Jangan buat F1 ni, buat jawapan saja, tak perlu buat dalam bentuk esei. Soalan yang kedua, B, nyatakan usul yang dipertengahkan oleh parti politik dalam pihak awam dalam memorandum yang dihantar kepada pihak Suruhanjaya. Jadi buat nyatakanlah ni. Tak dah buat. Jadi usul yang dipertengahkan oleh parti politik dan pihak awam dalam memorandum yang dihantar kepada pihak Suruhanjaya ialah F1. Ambil UMNO menolak
apa pemberian kewarganegaraan secara jusoli lah. Kerana ia apa tidak menjaga hak orang Melayu lah. Itu pendapat daripada UMNO lah. Kemudian yang kedua, usul yang dipertengahkan lagi. Selain itu, usul yang seterusnya ialah tak apa juga buat jawapan ni letak sini deh. Kemudian soalan kebak, Suruhanjaya menerima banyak memorandum daripada pelbagai pihak semasa merangka perlembagaan persekutuan. Jelaskan. Jadi Suruhanjaya menerima banyak memorandum daripada pelbagai pihak semasa merangka perlembagaan, iaitu sambung, iaitu sini, iaitu mengamalkan sikap yang terbuka dan menerima pandangan daripada pelbagai pihak. Nak guna apa sambungnya ayat, selain itu Suruhanjaya juga telah menerima banyak memorandum daripada pelbagai pihak semasa merangka perlembagaan persekutuan, iaitu perlembagaan adil lah untuk semua kaum dan ia mengutamakan pemufakatan rakyat. So lagi akhir sekali, Suruhanjaya juga menerima banyak memorandum daripada berbagai pihak semasa merangka perlembagaan persekutuan melalui mengutamakan memastikan negara kekal aman dan keharmonian kaum negara kita terjamin. Boleh tambah ayat sendiri dah. Itu soalan dalam bentuk soalan soal lah, okey, soalan esei nanti kita tengok soalan esei tajuk-tajuk lain lah. Okey, cikgu ucapkan sekian, terima kasih. Berakhirlah tajuk sejarah 9.2 dan 9.3 hari ini Jadi pelajar faham molek cikgu ajar tu, kemudian cuba buat soalan tu dengan menggunakan ayat esei dah. Jangan guna poin pastikan setiap ayat tu mesti ada selain itu, seterusnya dan juga akhir sekali Okey, sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.